Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin alqail wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mab'uth rahmatan lil alamin al-qail an at-tadhkiri bi ayyamillah yani bi ni'amillah. Wa fi riwayah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama Musa alaihi salam yawman fi qaumihi fadhakkarahum bi ayyamillah wa ayyamullahi na'ma'u. Amma ba'd, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara harian Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, iaitu peran. Di sini kita pasti setiap langkah kita mengingati mengenai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa kurnia pada kita. Terutama setiap perkara ujian itu mesti dia kena ada faedah hikmat sebalik daripadanya. Di antaranya banjir dan sebagainya, memang dia ada faedah. Di sini Ibnul Qayyim rahimahullah ia berkata, apabila Allah Subhanahu wa taala ya kasih cinta pada seorang hamba dia, maka dia pilihlah hamba itu untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia nak kasih pada hamba dia, pilih hamba dia dengan ujian sani kerana dia nak tanya perasaan kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, untuk nak membersihkan seorang hamba dia tu supaya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hal keadaan itu bersih, ya kerong tu baik habis dah segala-gala hak benar hak keji di sisi dia, sesuai dia nak jadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, sesuai muqsam nak jadi caw al-jannah. Dan senantiasa seorang itu tu sibuk deh, orang panggil serabut dia, duka cita dia, pusing dia tu selalu masalah kata bagaimanakah persiapan dia untuk nak pergi negeri akhirat nanti.
Katakanlah kita duk kaya perahu dalam hal kita nak lakah orang panggil gapo benih dan sebagainya ataupun baruh dan sebagainya, nak lakah air saat ni dengan ujian saat ni, kita pun tak terlupa bismillah majreha wa mursaha. Tu orang cukdi, seorang hamba cukdi dalam hal susah hati pun tak terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah majreha wa mursaha. Dan senantiasa lidah dia tu duk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pecandera dia anggota seorang hamba dia tu senantiasa nak khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ya cuai lera, hawi air sepek dan sebagainya ataupun bagi beras dan sebagainya, ikutlah ia panggil okat seorang itu dia nak yuk radap diri dia selaku hamba kepada yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita yang dikasihi sekalian, apabila kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita boleh ia panggil gapo ni tak terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai bentuk zikir, bukanlah kita hidup panggil benda hak panggil dok bakit benda hak lindung hak gaib tu, bukan seperti mana dok bakit apa ni segi seperti mana tok bomo dok bakit dan sebagainya, bukan. Mengingati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ringan tua, kata kita ni masih ada, masih ciwi-ciwa dalam hidup kita tu. Tu yang makna kata zikir kepada Allah. Nak masuk kita sejik, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ringan tua selaku ciwi-ciwa. Nak tubik daripada sejik, Allahumma ftah li abwaaba fadlik, ringan tua selaku ciwi-ciwa. Nak naikkan doa bismillah subhanallazi sakharana. Ada segala-gala tiap gerak geri kita, tiap iriabuk kita tu adanya nak ayat kata kita ni masih ciwi-ciwa, bukan kata ada ciwi saja-saja dak. Lalu itulah nak ayat kata ringan tua kita daripada gaib kita tu, dan kesedaran kita daripada kita masih tak ada lalai lagi ya Allah. So, sungguhnya kita hamba kepada-Mu wahai Allah, tetapi kita tak ada terlupa sama sekali. Oleh itu sekiranya kalaulah kita ada perasaan daripada kita wasa lalai, kita kena pergi ziarah kubur untuk nak jadi ingati kata kita ni tak lama dah. Assalamualaikum dara qaumul mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita kata wa inna insyaallah bikum lahiqun tu jadi berasa kata tinggi sayuk, kata kita bagaimana balah mana pun kita akan bertempat di kubur ning lah juga. Tu nak ayat kata wa inna insyaallah dalam bentuk mancai, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kita tu apabila kita tidur malam tu mati dah hakikatnya. Jiwa kita, cik winian kita tu tubik gidah. Cik winian kita tubik gidah. Ada satu yang panggil Mahawisyalai King Raja Abdul Aziz. King Abdul Aziz di Jeddah tu dia buat tolong orang hak mati, namnat dia sebelum pada mati dan namnat dia setelah mana dia mati. Dan dia tolong atas orang hak belum pada dia tidur, namnat dia senyap mana. Apabila tidur tu namnat dia senyap mana, dia dapati dua-dua namnat saat ni tak serupa. Belum pada dia tidur katakanlah 60, tetapi dia tidur dalam sekitar 55 ataupun 50. Mana kata cik winian dia tu tubik dah, dia mati dah situ. Sebab itulah hikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk nak naknam pada kita, untuk menjadi kamson bagi kita ni. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu makna kata kuam resuk kita. Tapi kalau alangkah sayangnya kalau kita tak ada kata sepatah ni ringan tua, kita tak ada ringan tua, tak ada puncai, tak ada kunka ciwik kita, lalu itulah tak boleh nak sebut alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu ruginya kita hidup harian kita tu. Pak kalau kita seminggu tak ada pernah baca sekali habuk, pak kalau sebulan, pak kalau setahun tak ada. Makna kata tak ada kuam di kita, kenen kita untuk dalam semua bantu kita tu tak ada kenen tu. Padahal benda mudah-mudah ya. Alhamdulillahillazi ahyana. Panah belaka, tantai anuban, tantai tadika panah belaka. Tetapi bawa mari tua tak ada mai hai kunka pada ciwik kita. Na'udzubillah min zalik. Lalu itulah
selaku insaf. Kalulah kita sipir katil kita, tempat kita nak tidur, tutup kita, hamparan kita nak tidur, kita jadi sejuk bilik kita saning kutuk kita nak tidur, supaya kematian hak kecil tu asa kata rokcak, ada rokcak kita tidur dah. Hapa gelebah molek, siap molek, katil pula ada harga mahal, lemek harga mahal, bata harga mahal. Hak tu nak jadi rokcak, hak nak kematian hak kecil ya. Maka bagaimanakah kematian hak kita hak besar iaitu duduk dalam kubur? Adakah kita buat persiapan yang demikian? Akakah semata-mata kita masuk dalam long, semata-mata kita masuk dalam lahat, tak ada teriam tua selaku kita nak pergi al-mautatul kubra. Situlah yang dikasih sekalian. Di antara bahayanya kita hidup di antara taat dan deraka pada Allah saat ni, bahaya benda tu kita tak tahu kata ketika mana kita yang panggil wiknati sutai kita tu. Bahaya kata kita duk deraka pada Allah gatik, duk taat gatik. Bahaya dia, antara dia tu masalah kata kita tak tahu wiknati sutai kita duk mana. Kalau wiknati sutai duk dalam taat, tak apalah. Tapi kalau sekiranya wiknati sutai kita duk dalam deraka pada Allah, maka bakit dalam bentuk itulah, na'udzubillah min zalik. Sebab itulah yang dikasih sekalian, supaya jadi khatimah kita, sutai, ciwik sutai kita ataupun wiknati sutai kita tu jadi molek, hendaklah kita taat kepada Allah dalam bentuk kata ikhlas, bukanlah jadi jadi lepas-lepas. Wak taat kepada Allah, wak jadi ada rokcat, jangan wak jadi lepas-lepas. Semaya jadi ada rokcat, jangan semaya jadi lepas-lepas. Dan juga usaha kita menjagakan anurag, masalah kita semaya nafilah, mengiringi setiap fardu sani ataupun setiap fardu sebelum itu. Kerana kita lah paling berhajat, kuam campen, kuam tongkan kita pada taat tu, lebih kita berhajat daripada Allah Subhanahu Taala yang dia tu maha kaya, tak ada campen pada kita taat pada dia. Lalu itulah yang dikasih sekalian, kita jangan buat jadi masalah kata kita kawan kita ni semata-mata orang nak kasih cinta pada kita. Oleh kerana masa kita nak calon diri kita berbagai-bagai jenis mengundi misalnya, kita tak sah buat jadi satu-satu perkara tu nak jadi manusia tu cinta pada kita. Kerana hati manusia tu duk balik-balik. Hari ni dia kasih pada kita, esok dia benci, lusa boleh jadi dia berdeki. Tetapi kita kena buat kata bagaimanakah kita nak cari kasih Allah Subhanahu Taala kepada kita, barulah ia jadi kita mikunka hak ciwi kita insya-Allah taala. Sebab itulah kita janganlah kita beribadat kepada Allah Subhanahu Taala nak nanti sebaliknya, nak orang panggil ada sebaliknya supaya nak jadi Tuhan beri kepada kita sesuatu perkara. Jangan, tetapi kita beribadat kepada Allah supaya semata-mata kita nak cari keredaannya Subhanahu Taala. Maka apabila Allah Subhanahu Taala ya redha pada kita, maka jelas segala-gala pemberian ya kita makna kata benar, kita wasa kata pelik balas mana Allah Subhanahu Taala kurnia pada kita. Kerana apa? Kerana ia redha pada kita. Situlah yang dikasih sekalian. Pernah ditanya Al-Junaid rahimahullah, salah seorang tok guru as-salaf, nama dia Al-Junaid. Pernah ditanya, dia kata bagaimana kau kita nak tahu kata bala itu tu satu-satu ujian, satu-satu botot sab saat ni diturun itu adalah sebagai kemerkaan Allah Subhanahu Taala ke atas kita, ataupun kafarat dosa-dosa kita, ataupun akad darjat kita. Dia jawab kata, tiga perkara saat ni kita nak tahu kata Allah Subhanahu Taala mengujikan kita saat ni, hasil daripada kita tonrab ataupun kita tobrab mengenai hak ujian saat ni. Kalulah kita sambut ujian Allah dengan kita mengeluh, dalam arti kata itu adalah kemerkaan Allah Subhanahu Taala. Kalau kita sambung dengan kita mai pocai kepada tu dengan kita marah dan sebagainya, nak ayat terceh, ini adalah sakton daripada Allah Subhanahu Taala merka pada kita. Tetapi kalau kita sambung ujian itu dengan taubat, dengan istighfar, maka itu adalah kafarah. Dan sekiranya kalau kita sambung ujian itu dengan kita redha dengan qada Allah Subhanahu Taala, dalam arti kata alhamdulillahi ala kulli hal, ini adalah akad darjat kita, yuk radab kita di sisi Allah Subhanahu Taala. Maka segala-gala afiat kita tu terhenti zikir kita dan taat kita kepada Allah, dan segala-gala bala bencana terhenti kepada kita lalai
dan kita menyalahi baniyat hak Allah Subhanahu taala. Dan segala-gala sembuhan daripada segala penyakit, terutama penyakit jiwa sani, kita senantiasa kembali dan taubat kepada Allah dengan kita istighfar kepadanya. Itulah yang dikasihi sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin al-Qail wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mab'uuts rahmatan lil alamin al-Qail ma naqasa malun min sadaqah wa inna as-sadaqata tudfi'u ghadab ar-rabb. Amma ba'd, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Allah, hukpan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita saat ni, ya ayat dia kata rahmat dia tu kuameta kong Allah subhanahu wa ta'ala meluasi segala-gala sesuatu, maka dia akan cok-cong rahmat dia ni kepada mereka yang bertakwa. No ayat atau cok disungguh orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, istahwaza alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Allah mai kumkrong kita gati salap kamplian-plan daripada Allah kumkrong kita, mari syaitan mai dok kumkrong kita. Bila kita nak tahu balas tu apabila kita terlupa satu week nanti kita terlupa kepada Allah, makna kata ketika itulah syaitan mari dok kumkrong kita. Nauzubillah min zalik. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul muflihun ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Maka buat nanti syaitan saat ni, ya ada buat nanti syaitan saat ni, nanti dia tu tamneng dia tu dua. Sebelum pada kita berdosa tu dua perkara, buat nanti dia. Setelah mana kita berdosa tu dua perkara, buat nanti dia. Buat nanti dia belum pada kita berdosa, ya wak jadi dia bisik di telinga kita tu, we berasa kata dosa hak kita nak buat sana halus ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala besar luah. Tu kita pun rasa ingin pecah lia lah nak buat. Buat nanti dia lepas pada kita berdosa, ya wak jadi besar dosa tu. Mung ni tak ada dah. Ya panggil siadai, siap priap. Lepas tu yang mari peraluh rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita tak seminta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tu kita kena molek. Buat nanti bila kita berdosa, ya peraluhkan dosa, ya besar rahmat Allah. Dan lepas pada kita berdosa, kita melakukan benda-benda hak orang panggil hak dosa saat ni, ya peraluhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya besar dosa kita nak jadi kita tu putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu nak ayat kata seorang situ tu ya tong ya panggil gapo ni wan tua haidi tisud jadi kena dengan kana Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ya perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya menyapa kepada semua hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Inilah yang dikasihi sekalian, supaya kita nak jadi ya panggil gapo dengan diri kita dengan mereka saudara-saudara kita. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya terang pada ayahnya, la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiya inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Kasihan hak sengoti deh, orang hak kasih hak cincang sengoti, hak cincai sengoti, iyalah kita bime-bime songsang pada saudara kita bahwasanya takut dia berperang dalam hak agama dia, maka jadilah dia sebagai tergolong dalam golongan orang hak yang lalai
tanpa kita hala tangan cuai lera di segi kita nak nasihat pada dia. Kerana hakikatnya orang tak ada peduli pada akhirat kita, sedang orang tu dia tak kasih pada kita. Orang tak peduli pada akhirat kita, orang tu cerak tak kasih pada kita. Oleh itu yang dikasih sekalian, supaya kita saat ni kita ada okat sikit sebanyak untuk nak dapat dua perakan ciwik kita. Perakan ciwik kita apabila kita lagi akan datang daihan naruk na'udzubillah min zalik, semua pakat kata ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau aku buat sabian, aku teriam sabian aku ni untuk hidupku hot teaching. Sinunglah baru nampak, baru tahu kata ya panggil apa rucak hot ciwik hot teaching ketika nampak naruk lew na'udzubillah min zalik. Situlah kita taluban media ni ada okat nak jadi kita yuk radap kita nak perakan ciwik kita dalam bentuk sedekah jariah dah, sedekah ti mai sinsud. Yang keduanya ilmun yuntafa'u bihi, dengan kita baricak 2 3 4 5 peti kiri kanan kita nak tubik selagi tu untuk nak bantukan taluban media dalam bentuk sedekah jariah bagi kita dan sebagai ilmun yuntafa'u kita tak ada mengajar dah, tetapi dengan 20 kok kita, 40 kok kita, 50 kok kita, 100 kok kita tu tersebar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala lagi merata-merata. Kalaulah orang dengar 10, maka kuam di kita tu 1000 dah, siapa 7000, siapa 700 sen. Pas kalau lebih pada tu lagi, kau banyak lagi. Itu hasilan daripada 20 kok, 50 kok 100 kita. Lalu itulah kita jangan jadi luput okat kita di hari ini insya-Allah taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله